Mari saudara kita berdoa 我 bersama. 们低头祷告。 Bapa kami yang di sorga, bersyukur pada saat ini kami boleh datang untuk menyembah Engkau. 天父啊，爸父神，我们感谢你，这时候我们可以来你面前敬拜你。 Dan sekarang kami mau mendengar firman-Mu. 这时候我们要聆听你的话语， Mohon Tuhan Engkau berbicara kepada 我 kami. 们恳求主你向我们说话， Supaya setiap kami sungguh-sungguh diberkati dengan kebenaran-kebenaran 好 firman. 让主啊，我们每一位都被主你的真理来祝福。 Pakai hamba-hamba-Mu ini, hamba-hamba-Mu yang lemah, jadikan saluran berkat firman-Mu untuk 主啊， setiap 求主 kami. 你使用你的仆人，软弱的仆人成为主你的管道。 Dan kami semua yang ada di sini, kami sungguh-sungguh mau dihiburkan, dikuatkan, diubahkan oleh kebenaran 主啊，让 firman. 我们每一个在座的弟兄姐妹们，真的被主你来安慰，主你来帮助，你来激励我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 我们 berdoa. 奉靠主耶稣基督的名祷告。 Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat siang saudara-saudari yang kekasih. 弟兄姐妹们午安。 Pembacaan firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari Efesus 4 ayat 14 dan 15. 我们今天的经文是以弗所书4章14、15节。 Kami persilakan kepada lektor sebagai pembaca firman pada hari ini. Silakan penatua. Sehingga kita bukanlah lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, 主内弟兄姐妹， tema kita pada hari ini adalah Speaking the Truth in Love. 我们今天的主题是在爱中讲真理， Menyatakan kebenaran dalam kasih. 就是我们要以爱来传达那个真理。 Saudara perhatikan bacaan kita tadi. 我们注意刚才我们所读的经文， Dikatakan kalau kita sudah percaya kepada Yesus, 那里告诉我们说，如果我们信主了以 kita 后， akan bertumbuh 我们会成长， sehingga bukan lagi seperti anak kecil. 所以我们不再像小孩， Kita akan menjadi lebih dewasa dan lebih kuat. 我们要更成熟的，我们要更坚固 Tidak 的。 lagi diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. 我们已经不会被其他的异教异端在那里摇动， Tidak diombang-ambingkan lagi oleh permainan palsu, scamming manusia. 我们也不会再被人的一些手段来在那里摇摆， Tidak lagi dipermainkan oleh kelicikan-kelicikan manusia yang menyesatkan. 然后人的很多的就是他们很诡诈的一些手段，我们也不会被他们来打倒， Tidak mudah lagi ditipu oleh iblis. 我们也不容易被魔鬼欺 Tidak 骗， mudah lagi digodai oleh dosa. 我们也不容易被罪恶来引 Tidak 诱。 mudah lagi diombang-ambingkan dan digoncangkan oleh perubahan-perubahan dunia. 这个世界所有的变化也不会把我们在那里摇摆。 Mengapa demikian? 为什么？ Karena kita punya kebenaran. 因为我们有真理， Karena kita kokoh di dalam kebenaran. 因为我们在真理里面已经 Zaman 扎 ini 根了。 saudara, zaman manusia gampang sekali goncang dan mengalami goyah. 在这时代，很多人很容易在那里就摇摆不定。 Apapun yang terjadi bisa membuat manusia langsung putus asa, langsung ragu, langsung hancur bahkan. 有很多事情会让一个人很容易就在那里开始怀疑，开始摇动，开始跌倒。 Makanya menurut ahli-ahli zaman ini, orang sangat banyak mengalami masalah kejiwaan. 所以有很多的专家认为，现代的人很多有心理的疾病。 Mengapa bisa seperti itu? 为什么会这样子呢？ Karena dikatakan zaman ini zaman yang lembek. 因为他说这个时代是很软的， Gampang sekali digoncang kiri, goncang kanan. 很容易就让一个人摇摆， Gampang terbawa oleh angin, 很容易的随风而 oleh 起的 isu, oleh gosip.
听到一些闲言闲语。 Orang Kristen harus dewasa dan kuat. 我们成为基督徒，我们必须要坚固。 Tidak boleh seperti anak-anak yang gampang dibohongin. 我们不要像小孩子一样那么容易的被欺 Tapi 骗 kita，bertumbuh menjadi dewasa. 但是我们要成长，成为一个成熟的人。 Tidak terombang-ambing. 我们不容易被摇摆不定的。 Apa yang membuat kita tidak terombang-ambing? 什么是让我们可以坚固不被摇摆的呢？ Berpegang pada kebenaran. 就是我们要就是遵守真理。 Saudara, orang Kristen terbiasa bicara mengenai kebenaran. 有基督徒已经常常会提到真理。 Tapi saudara, sebenarnya kebenaran itu memang menjadi dasar dari kehidupan kita. 是的，真理是我们生活的一个基础。 Hidup yang baik adalah hidup yang didasarkan pada hal-hal yang benar. 美好的人生是建立在正确的人事物之上。 Manusia bisa hidup dengan menipu, 人类可以在欺骗当中生 tapi 活， itu bukan hidup yang baik. 那不是美好的生活。 Dan suatu hari dia akan hancur juga. 有一天他会完蛋的。 Manusia bisa hidup dengan membangun rumah yang 1-2 tahun kemudian rubuh. 人可以建造一个房子，1-2年就会倒塌的。 Tapi ketika hal itu terjadi, kerugiannya sangat-sangat besar. 但是如果那个发生的时候，他们会非常的损失。 Kita perlu ada dasar-dasar yang 我 benar 们必须要有正确的那个基础， untuk membangun hidup kita. 来建立我们的 Nah, 人 itu 生。 Alkitab sedang mengajarkan kepada kita. 所以这个圣经正在教导我， Supaya tidak terombang-ambing. 让我们不容易就被摇摆， Supaya tidak goyah kanan kiri. 让我们不左倒右倒 Kita。harus punya kebenaran. 我们必须要有真理。 Bahkan kita harus memberitakan, mengabarkan, mengucapkan kebenaran-kebenaran itu. 甚至我们要传达，我们要去宣传这样的真理。 Bukan hanya hidup kita didasarkan oleh kebenaran. 我们不单单在我们的人生方面要有一个真理的基 Tapi 础， kita harus menyebarkan kebenaran. 但是我们也要去传讲这个真 Tapi 理。 mungkin pertama-tama kita perlu merenungkan apa yang kita maksud dengan kebenaran. 但是从开始我们要来思考什么是真理。 Kalau ada yang benar, artinya ada yang salah. 如果有真的，一定是会有假的。 Apa artinya kebenaran? 所以真理是什么东西 Dan 呢？ mengapa tadi saya mengatakan bahwa hidup yang baik didasarkan oleh hal-hal yang benar? 为什么刚才我说美好的人生是建立在一个正确的人事物之上呢？ Mari saudara, secara sederhana kita melihat apa yang biasanya kita kenal sebagai kebenaran. 所以我们看，我们一般对这个真理的认识是什么？ Yang pertama yang mungkin paling kita kenal adalah kebenaran ilmu pengetahuan. 所以第一个真理就是，也许是科学上的真理。 Kita dari kecil disuruh hafal 1 tambah 1, 2 tambah 2 dan seterusnya. 我们从小就被强迫在那里背熟，2+2要等于4。 Dari kecil kita dipaksa belajar 我们从小就被强迫在那里学习。 untuk dapat apa? 我们要得到什么？ Dapat ilmu. 就是我们要得到一些 Apa 知识。 apa itu ilmu? 所以我们那个知识是什么东西？ Kebenaran ilmu pengetahuan. 就是一些真理、科学的真理。 Semakin kita sekolah, semakin kemudian kita kuliah, semakin banyak baca buku, semakin kita mendapatkan kebenaran-kebenaran ilmu 所以 pengetahuan. 我们读书越高，所以我们得到的那些知识，我们得到的科学的知识就越多。 Matematika, fisika, biologi, mineral dan sebagainya, kita coba tahu persis kalau itu bidang kita. Kita ingin mendalami, kita ingin tahu kebenaran-kebenaran mengenai hal-hal tersebut. 所以我们从小就学数学，还有其他的物理，还有其他的科学里面，如果是我们要深入的，我们一定去学习。 Dan itu membangun hidup kita. 那就是可以建立我们的人生。 Untuk berdagang kita butuhkan. 如果我们在要做生意的时候，我们需要它； Untuk bangun rumah kita butuhkan. 如果我们要建房子的时候，我们需要它； Untuk bikin mobil kita butuhkan 如果我们要 kebenaran-kebenaran 建 itu. 造汽车的话，我们也需要这样的科学。 Apalagi kalau membangun pesawat terbang
atau hal-hal yang kelihatan sangat beresiko, itu perlu ketepatan, kebenaran, ilmu pengetahuan diterapkan ke dalam hal-hal yang kita bangun itu supaya hati-hati, jangan ada kesalahan sekecil apapun. 特别是如果我们在那个建造飞机有很大的那个风险的，我们更需要更详细的，一点都不可以有出差错的。 Di Jawa ada satu gedung pendidikan yang rubuh. 在角窝那里有一个就是建筑物倒塌的， Gedungnya lantai 4, 所以那个它是一个4层楼的建筑物， kemudian ambles. 然后它倒塌了。 Ternyata apa yang terjadi? 发生什么事情呢？ Struktur bangunannya cuma untuk 1 lantai. 原来它的根基只是1层楼的根基， Tapi dia bangun sampai 4 lantai. 但是他们建到4层楼那么高， Rubuhlah dia. 所以它那个楼层已经倒塌了。 Jadi jelas itu tidak benar. 所以那个就不对的，不正确的。 Saudara tahu betapa pentingnya kebenaran itu. 所以弟兄姐妹，你知道真理是多么的重要吗？ Ada gedung 如果有一个建筑物， di luar negeri 如果在外国有一个建筑物 rubuh. 倒塌的话， Karena perhitungannya pintar sebenarnya. 其实他们在计算方面很准确， Bobot mati dari gedung itu kuat. 所以他们用的那些钢筋什么都很 Tapi 坚 lupa 固的。 menghitung bobot hidupnya. Kalau ditambah orang, tambah penghuni, tambah barang, tambah beban-beban lainnya, rubuh. 但是他们忘了，如果加上人的重量，其他物质的重量，结果那个建筑物倒塌 Ada 了。 terowongan jalan raya. 所以他刚好在一个人走的那 Lagi 个 dibangun 道，他在那里他建， Udah hampir jadi. 所以开始要完成过， Rubuh menimpa para pekerjanya. 所以那时候倒塌了，所有在那里工地的工人， Sederhana. 那是很简单的。 Perhitungan penopangnya itu ternyata salah. 原来他所算的那些他的那个建筑，他的跟他的那个顶。 So, contoh-contoh ini hanya menyadarkan kepada kita bahwa hidup kita itu ditopang oleh kebenaran. 所以弟兄姐妹，这告诉我们，我们人生是被这个真理在那里托住的。 Tapi memang yang paling kita hargai kebenaran ilmu pengetahuan. 但是我们真的可以承认，我们最重视的就是知识上的、科学上的真理。 Anak kita suruh sekolah supaya pintar, supaya tahu banyak hal mengenai kebenaran 所 ilmu 以我们的小 pengetahuan. 孩，我们要求他们去读书，让他们懂得更多的那个科学的真理。 Tapi ada kebenaran lain yang sebenarnya tak kalah penting. 但是其他的真理其实也不是也非常的重要， Kebenaran moral. 就是道德上的真理。 Ini yang jarang diajarkan, walaupun di sekolah diajarkan, tapi biasanya nggak penting-penting amat. 虽然在学校也有在教导，但是感觉上那个是不是最重要的？ Ya, asal pinter, tapi kemudian orangnya bisa tidak bermoral. 虽然他的在知识上、在科学上他很聪明，但是他这个人是没有道德的。 Tapi kita tahu saudara, kebenaran moral itu sesuatu yang objektif. 弟兄姐妹，道德的真理其实是我们看不见的。 Seperti halnya rumah yang harus dibangun dengan kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan yang benar dan diterapkan secara tepat. 就好像一个建筑物，我们要用一些很科学的来正确的来建造它。 Demikian pula kebenaran moral seharusnya menopang hidup kita. 那这些道德也是一样，应该它在那里来扶持着我们。 Misalnya mau membunuh itu salah, mau menolong orang lain itu benar. 所以，比如说我们去杀害别人是错的， Berbohong 但是 itu 我们帮助 salah, 人是对的。 jujur itu benar. 所以有哪一些是道德上是正确的跟不正确 Menipu 的？ itu salah. 如果我们欺骗是不对的， Menjaga orang lain, membantu orang lain itu benar. 如果我们照顾别人，我们帮助别人，那是正确的。 Walaupun mungkin banyak orang mengabaikan hal ini, 也许有很多人他们忽略了这一些， mereka tidak merasa bahwa itu
kalau berbuat yang tidak benar secara moral itu menghancurkan hidupnya, 所以他们认为他们做出来的事情妨碍的在道德上不正确的，也没有妨碍他自己的人 akhirnya 生。 mereka nggak peduli pada kebenaran-kebenaran moral ini. 因此，他们已经偏离了这些道德的那个真理。 Mereka mungkin ngerti benar, paham benar kalau bangun rumah, kalau bikin sesuatu bisnis, kalau mau bangun gedung, semua itu harus berdasarkan kebenaran ilmu pengetahuan. Tapi ketika bangun hidup, tidak berpikir membangun hidup yang baik dalam moralitas yang baik. 所以他们在建造房屋的时候，他们知道他们需要科学的真理，很正确的一个科学真理。但是在他们建造他们的人生的时候，他们忘记了他们需要用这个道德来托付他们。 Tapi itu sebenarnya menghancurkan hidup. 其实这个是毁坏他们的人生。 Saudara sekalian, kondisi hidup hari ini yang pornografi, yang seks bebas, itu permulaannya dari tahun 50-an ketika terjadi revolusi seks. 所以弟兄姐妹，我们今天的社会有很多那些色情的影片等等，那就是从50年代开始，那时候他们已经开始开放了这样的一个社会。 Ketika orang mulai mengabaikan kebenaran moralitas itu. 当人类开始忽略了这个道德的真理时候 Kita，petik sekarang buahnya. 所以他们现在就是我们承受这个后果的 Tapi 时 ada 候。 satu lagi kebenaran yang jauh lebih penting yang menopang seluruh hidup kita secara utuh. 还有另外一个真理，更重要的就是它可以完完全全来托付我们的人 Kita 生。 perlu kebenaran ilmu pengetahuan untuk menopang kehidupan kita. 所以我们需要科学的真理来托付我们的生活， Kita butuh kebenaran moral untuk menopang hidup kita. 然后我们也需要道德的真理来托付我们的人生， Sehingga hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. 让我们的人生可以更加的完 Tapi 美。 itu belum yang paling baik. 但是那还不是最好的， Kita butuh satu kebenaran lagi. 我们还需要另外一个更重要的真理 Untuk，menopang hidup kita menjadi hidup yang dipermuliakan oleh Allah. 让我们的人生、我们的生活可以荣耀上帝的名。 Itu yang saya sebut dengan kebenaran teologis. 那就是神学的真理。 Teologis dari kata theos Allah. 所以神学的真理就是从第二个 Kebenaran 上帝， ilahi. 就是神圣的一个真理。 Kebenaran dalam kaitannya soal hidup dengan Allah. 所以在这个真理上，就是我们与神的关系。 Untuk membangun rumah kita punya rumus kebenaran-kebenaran ilmu 所以我 pengetahuan. 们在造房屋的时候，我们有我们自己的计算法。 Untuk membangun hidup moral kita harus belajar dan menerapkan kebenaran-kebenaran moral. 然后在我们道德上的生活里面，我们需要有道德的真理。 Tapi untuk hidup dengan Allah, 但是我们要与神一起的生 untuk 活， masuk ke dalam kerajaan Allah, 让我们可以进入到天国里 untuk 面， diampuni dosa-dosanya 让 oleh 我 Allah, 们的罪可以完全的被 untuk dapat 赦免， menjadi anak Allah, 让我们可以完全成为神的儿女， untuk mendapatkan hidup yang kekal. 让我们可以得着永生。 Tidak bisa dari kebenaran matematika. 我们不能从我们那个数学的真理得 Tidak 到， bisa dari kebenaran moralitas. 我们也不能够从我们道德的真理上得着。 Itu kita butuh kebenaran teologis. 所以我们需要的就是神学的真理。 Dan disitulah pentingnya ketika Yesus berkata, 所以在那里，主耶稣很重要的，他说道 Akulah jalan,：“ 我就是道路、 kebenaran, 真理、 dan hidup. 生命。 Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 若不借着我，没有一个人能到父那里去。” Saudara coba bayangkan tadi saya ambil contoh berkali-kali soal orang bangun rumah. 所以弟兄姐妹，刚才我已经一直不断的举例，人正在建房屋。 Hanya orang yang punya keahlian, yang punya pemahaman, yang punya pengetahuan mengenai berbagai kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan yang bisa membangun rumah secara bagus dan kokoh dan kuat. 唯有那些懂得建筑物的人，他们懂得计算的人，他们才能够建到一个很坚固的一个房子。 Ada rumusnya untuk bikin fondasi. 他们要
打根基的时候，他们有他们的速算法， Ada rumusnya untuk membangun tembok, membangun tiang dan sebagainya. 所以他们要建造那个墙壁等等，他们需要有他们的速算。 Kalau enggak seperti orang membangun di atas pasir, begitu kena goncangan langsung rubuh. 要不然就好像一个人在沙滩上，他建房子，一下就倒塌了。 Ada rumusnya 所以他们有他的计算法的， untuk datang kepada Bapa, 所以我们要来到天父面前， untuk diterima oleh Allah, 让我们可以被神接纳， untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. 让我们的罪可以被得着赦免。 Ada rumusnya. 所以也有他的计算的。 Maka Yesus bilang, akulah jalan, 所以主耶稣说：“我就是道路， akulah caranya. 我就是那个办法。 Sehingga dia berkata, ”所以他说 tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.：“ 没有一个人可以到父那里去，如果不接着我。 Kalau tidak melalui rumus ini, tidak melalui jalan ini, 如果没有通过这个管道，没有通过这个计算， kamu nggak akan pernah bisa sampai kepada Bapa. 所以你没有办法达到天父那里去。 Maka Yesus dengan tegas berkata, aku 所以主耶稣说：“我就是道理。 dia adalah jalan kepada Bapa. ”说是主耶稣就是往天父那里的 Dan 道路 itulah，yang kita sebut sebagai kebenaran. 所以那就是我们成为的真理。 Dan kebenaran itu betul-betul menghidupkan kita. 然后那真理真的可以让我们活起来， Hidup yang berkelimpahan. 让我们可以得着丰富的生 Hidup 命， yang bermakna. 让我们有意义的人， Bahkan hidup yang kekal bersama dengan Allah. 甚至我们可以达到永恒的生命与天赋。 Ini sering diabaikan orang, saudara. 这弟兄姐妹，人常常忽略了这一点， Orang kejar ilmu pengetahuan sampai ke ujung bumi. 所以人可以到很远方，他们就是要去追求科学的真理。 Tetapi kebenaran teologis yang Tuhan berikan kepada kita di atas meja kita aja kita jarang buka untuk 但 dibaca. 是弟兄姐妹，神把那个永生的神学的真理，我们在桌子上就可以得到的，我们常常都没有打开。 Tapi hari ini ketika kita berbicara tentang bahwa kita harus menyatakan kebenaran, 但是今天，如果我们提到我们必须要宣传这个真理的时候， kita betul-betul harus punya kebenaran-kebenaran teologis 所以 ini. 我们真的我们自己要拥有这个神学的真理。 Yang intinya adalah Yesus Kristus. 所以它的中心就是主耶稣基督。 Kalau orang tanya apa jalan orang Kristen? 所以如果有人问基督徒的道路是什么， Yesus Kristus. 所以就是我们的基督耶稣。 Apa kebenaran orang Kristen? 所以基督教的真理是什么？ Yesus Kristus. 就是主耶稣基督。 Apa artinya kehidupan bagi seorang Kristen? 所以对一个基督徒来说，人生是什么？ Yesus Kristus. 就是基督耶稣。 Karena Yesus sendiri berkata, 因为主耶稣自己他说了 akulah jalan,：“ 我就是道路、 kebenaran, 真理、 dan hidup. 生命。” Jadi Yesus menyimpulkan seluruhnya itu ada dalam dirinya. 所以主耶稣他已经总纳了所有的是属于他 Betapa 的。 sentralnya Yesus sebagai kebenaran kita. 所以主耶稣成为这个真理是非常的一个中心点的。 Maka tadi saya menggunakan istilah rumus. 所以刚才我说我们要有预算表， Kebenaran itu ada rumusnya. 所以真理是有预算表的。 Yesus adalah rumusnya buat manusia untuk datang kepada Allah, Baik. untuk diselamatkan oleh Allah. 主耶稣他本身就是我们所谓的预算表，我们可以透过他来到天父的面前。 Coba lihat beberapa kebenaran ini, 所 saudara. 以我们看这几点的 Mengapa 真理。 manusia perlu datang kepada Allah? 我们为什么人类需要来到神面前？ Mengapa manusia membutuhkan Allah? 为什么人类需要天父？ Karena manusia itu berdosa. 因为人是犯罪的。 Manusia diciptakan untuk hidup dengan Allah, tapi manusia melawan dan memberontak pada Allah. 上帝创造人，让人可以与他一起的生活，但是 Semakin- 人已经犯罪了。 Semakin perjalanan sejarah, manusia semakin menjauh dari Allah, semakin melawan Allah. 我们看人越来越久的，越来越远离上帝。 Semakin melawan Allah, budaya manusia, kehidupan manusia semakin rusak oleh dosa. 所以，我们人的文化越来越违
背上帝，越来越抵挡上帝。 Inilah salah satu kebenaran teologis yang biasa diajarkan di gereja kita. Total depravity, kerusakan total yang ada di dalam diri kita. 所以就是我们在教会常教导的一个神学的道理，人已经完完全全的毁坏了。 Tapi Allah tidak membiarkan manusia terus dalam kerusakan. 但是上帝他不任凭人，就不断的在他毁坏当中生活。 Maka Allah datang menyelamatkan kita. 所以上帝本身来到这个世界，成为救赎。 Allah menyelamatkan kita ada caranya, 所以上帝救赎我们是有他的办法 ada 的， jalannya. 也有他的道路的。 Karena itulah kita percaya hal yang kedua ini, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan 第 keselamatan. 二点，我们就相信耶稣基督是通往救恩唯一的道路。 Tidak ada nama lain yang kepadanya manusia bisa menemukan keselamatan. 所以除他以外，没有别的人类可以靠着他可以得着救恩的， Hanya Yesus Kristus. 唯有主耶稣基督， Hanya Yesus Kristus. 唯有主耶稣基督。 Tiket-tiket pesawat belakangan ini mahal sekali. 我们知道最近这几个月，我们那个飞机票很贵， Gara-gara Teluk Hormuz. 就是那个德洛霍姆斯被关闭。 Teluk atau apa itu ya? Itu selat. Pintar ya, selat ya. Selat Hormuz di blokade oleh Iran. 就是那个伊朗把那个斯拉霍姆斯把它关闭了。 Saya berpikir Indonesia letaknya nggak dekat-dekat situ, kenapa minyaknya harus lewat sana ya? 所以我就在想，印尼跟他们那里距离那么远，为什么我们用的那些石油必须要通过他们那 Saya 里？ bilang apa nggak cukup digali di Riau, digali di Balikpapan, kita pakai aja di sini. Kenapa harus lewat Selat Hormuz 为 dulu? 什么我们必须在那个利奥还是在那个巴黎巴巴那里，我们自己挖那个油矿就好了？ Ternyata memang itu selat yang sangat penting untuk transportasi minyak yang mempengaruhi hampir seluruh dunia. 原来那真的是一个非常重要的一个管道，让这个石油可以到全世界去。 Selama orang masih tergantung pada jalan itu, 当每一个人还靠那一条路的时候， selama orang masih tergantung pada minyak sebagai sumber bahan bakar, 然后当人类还是要靠着这些石油来生活的时候， pasti kita sangat terpengaruh. 所以我们非常的被影响到。 Kalau suatu hari aftur bisa diganti dengan air mineral, 但是如果有一天石油可以被这些水来代替的话， mungkin pesawat akan murah sekali, tiket pesawat murah sekali. 也许这个飞机票会这样的更便宜。 Saudara tahu itulah namanya satu-satunya jalan. 弟兄姐妹，那就是所谓的唯一的通道。 Rumusnya nggak banyak, 所以它的偏算法没有很多 tapi， mungkin memang bisa cara lain untuk tidak harus lewat Selat Hormuz, tetapi ke Allah tidak ada jalan lain kecuali Yesus Kristus. 也许在石油方面，我们可以不通过那个海峡，但是我们要到天父那里去。我们唯一的道路就是透过主耶稣基督。 Karena Yesus satu-satunya jalan, 主耶稣是唯一的道 itu 路， satu kebenaran terpenting dalam kekristenan. 所以在基督教里面的是唯一而且最重要的一个真理。 Itu kabar gembira. 所以那也是一个大喜的信息， Karena kita menemukan satu-satunya jalan itu. 因为我们发现了唯有这一条道路。 Seolah-olah kapal saya boleh lewat Selat Hormuz untuk bawa minyak, itu kan gembira sekali. 就好像如果我的船只可以透过这个霍尔木斯海峡，我是非常的高兴。 Tapi 但是 sebenarnya itu juga kabar yang menyedihkan. 这也是一个非常可悲的一个信息。 Kalau ada sejuta jalan di dunia, manusia lebih mudah menemukan jalan itu. 如果在这个世界上有很多的道路，那人类会更容易的寻找 Kalau 到。 cuma ada satu jalan, 但是如果唯一的道路， itu langka. 所以那个表示是非常罕见的， Banyak orang tidak tahu. 有很多人不知道的， Banyak orang nggak peduli 有 mungkin. 很多人不在乎的， Banyak orang tidak mendapatkan. 有很多人也得不着的。 Padahal itu jalan yang terpenting dalam hidup ini. 但其实- Kebenaran yang terpenting yang perlu dimiliki oleh manusia. 在人生里面，这是唯一的道路，而且最重要的一条道路。 Karena itulah saudara,
因此，弟兄姐 Mengapa 妹， orang Kristen harus jadi saksi, harus memberitakan, mengabarkan supaya satu jalan ini bisa dikenal oleh orang lebih banyak. 为什么成为基督徒，我们必须要去宣扬、去传扬这样的一个道路，让全世界的人、更多的人可以知道这条道路。 Kita sudah punya jalan. 我们已经有了道路， Nah, kita harus kabarkan, kita harus saksikan. 所以我们必须要为这条道路来做见证，来 Supaya 去 apa, 传扬。 Supaya apa? 使得为什么要这么做？ Supaya manusia bisa bertobat dan percaya kepada 让 Yesus. 所有的人类悔改，可以得着，可以认识耶稣。 Kalau ada 1.000.000 jalan lain di dunia ini, 但是如果在这世界上有100万其他的道路， semuanya bisa membawa orang kepada Allah. 所以其他的道路都可以把人带到天父的面 Kita 前 agak，santai dah. 所以我们可以不用那么忙。 Ya, orang lain bisa menemukan jalan itu dengan mudah. 所以其他人他们可以很简单就移到那条路了。 Tapi kalau betul satu-satunya jalan itu adalah Yesus Kristus, orang harus bertobat dan percaya kepada Yesus, maka kebenaran ini, rumus ini harus kita nyatakan, harus kita beritakan. 但是如果唯有这一条道路，唯有透过耶稣这条道路，只有那个可以到天父，我们必须要传扬。 Tentu kita perlu hidupi kebenaran itu. 而且我们也必须要活出这个道路来， Tapi tidak 这 boleh 个 kita, 真理。 tidak boleh monopoli kita. 但是我们不可以就是垄断市场。 Ya, sekolah makin lama makin mahal. 现在我们读书越来越贵， Lama-lama ilmu-ilmu yang bagus monopoli orang-orang yang punya duit. 久而久之，所有的知识、那个科学都是属于那些有钱人 Betul kan 的。 ya, kalau kita nggak punya duit, anak kita kan sekolahnya sekolah PGRI begitu kan ya, murah-murah begitu. 所以，如果我们是经济不好的，我们的小孩读的是很普通的学校， Tapi kebenaran Kristen tidak bisa dimonopoli seperti itu. 但是在基督教的真理是不能这样被垄断 Kau 的。 sudah terima dengan gratis, dengan percuma kata orang Malaysia, ya. Engkau terima sebagai anugerah yang grace yang gratis, berikan pula dengan cuma-cuma. 所以你你可以就是免费的、白白的领受到，你白白的这个得到的救恩，你必须要去传。 Kebenaran ini perlu diberitakan. 所以这个真理是需要去传的。 Bukan satu kebenaran yang membuat kita kaya raya, kita patenkan, kita monopoli untuk diri kita. 然后也不是我们可以得着了，然后我们就自己垄断，我们自己接受而已。 Tapi justru adalah kebenaran yang perlu terus disebarluaskan, rumus yang perlu diketahui oleh semua orang di dalam dunia 但 ini. 是这条道路，这个数算法是需要全世界的人也知道的。 Perlu dinyatakan, perlu diberitakan. 然后我们需要把它传扬的。 Bagaimana kita menyatakannya? 我们要如何去传扬它呢？ Bagaimana kita memberitakannya? 我们要如何的去传扬它呢？ Kita mengatakan tadi, 圣经刚才已经告诉我们了， speaking the truth in love. 就是我们要在爱中来去传扬。 Kebenaran-kebenaran yang terpenting itu 所以那个最重要、最重要的真理、 harus 就是， diekspresikan dalam kasih. 我们必须要以爱去表达， Bukan dalam kefanatikan, 不是就是我们好像假冒为善的， bukan dalam pikiran yang sempit, 不是以我们的很狭窄的一个思想， bukan dengan cara pedang memaksa orang untuk terima 也不是 kebenaran 去 itu. 强迫别人的， Tapi justru disajikan dalam bentuk, dalam cara, dalam manner yang penuh cinta kasih. 但是我们是要以爱心来传达的。 Kebenaran itu saudara menghasilkan hidup yang baik. 所以这样的传达方式，我们可以得到很好的效果 Dan。hidup yang baik buahnya apa? 所以很好的一个美好的人生，它的结果是什么呢？ Dalam kekristenan buah terbaik itu adalah kasih. 所以在基督教里面，最好的果就是爱。 Zaman ini orang kekurangan cinta kasih sudah. 在这时代，人很多的缺乏爱， Zaman kesepian. 就是非常的寂寞的一个 Saudara 时 mungkin 代 kurang。sadar bahwa pada zaman ini di Indonesia
所以弟兄姐妹，也许你们没有觉悟到，在印尼这个社会里 Salah 面， satu bisnis yang cukup maju 所以 dan terang-terangan diiklankan 所以这个有一个就是生意非常的进步，而且它就是光明正大的在那里宣传， adalah bisnis menyewa teman. 就是可以租任朋友。 Itu sudah ada dari dulu juga ada. 没 Yang 错，在以前都有了。 temenin biasanya untuk orang-orang kaya, orang lagi perlu hiburan, ada yang temenin. 所以那些有钱人，那些他们需要安慰的人他们可以租任一些伴侣。 Tapi sekarang itu seperti cukup menjamur. 但是现在这个社会感觉上越来越轰 Menawarkan 动了， jasa menjadi teman, menjadi sahabat. 所以你可以租任他成为你的伴侣，你可以成为你的好朋友。 Ya, kalau mau jalan-jalan ke sini, ayo silakan hubungi saya dengan ada tarifnya, nanti saya temenin 所 jalan-jalan. 以如果你要到某某地方去，你可以打电话给他就是租他的时间，他陪伴你一起去。 Kalau kamu lagi sakit di kos, ayo silakan hubungi ini, saya bisa temenin. Sebagai teman untuk orang sakit, Soalnya- bukan merawat, bukan suster, hanya jadi sahabat, jadi teman. 所以，如果你生病的话，你在宿舍的话，你可以打电话你可以呼叫他来，他可以陪伴你。他只是陪伴，他没有照顾你。 Orang butuh cinta kasih. 弟兄姐妹，人类需要爱， Orang jelas sangat butuh kebenaran. 所以人更需要真理。 Tapi pintu masuk untuk menerima yang benar, 但是要进入到真理的那一个门道， pintu yang tadinya mungkin sangat sulit dibuka, 所以那个门也许很难的把它打开。 cenderung mudah dibuka kalau ada kasih yang mereka rasakan. 但是如果有爱心在那里，也许这个门很容易就被打开。 Saudara, gereja sekarang agak berbeda. Suasana gereja sudah agak 弟 berbeda. 兄姐妹，这时代的教会的气氛有一些不同。 Mungkin sekian 50-100 tahun yang lalu, 也许在50、100年前， kita pergi keluar, 如果我们出去， kita cari jiwa baru. 我们出去去找一些 Mereka percaya, 还不信主的 kemudian 人， mereka kita bawa masuk ke gereja. 然后我们传福音，他们相信了，我们把他带到教会。 Sekarang agak sulit, agak berubah. 现在开始有一些变化了。 Mereka umumnya bisa terima Yesus, mereka umumnya bisa bertobat. Bukan karena kita langsung injili satu-satu, tapi ketika mereka datang ke gereja, mereka melihat kehidupan kita, melihat cinta kasih kita, melihat komunitas kita yang hangat, mereka merasa saya ada di situ, saya senang di sini. Dan dari situ dia percaya Yesus. 现在的时代，他们并不是好像以前我们去传福音给他，但是他们是自己来到教会，他看到这个教会整个的氛围，他看到所有的环境，他感受到那个爱，所以他认为他喜欢这个地方，然后他才会接受耶稣。 Makanya orang zaman sekarang sering bilang to belong first, kemudian baru to believe. Merasa at home dan saya percaya. 所以现在的人说，我先要有那个归属感，我才能够相信。 Kalau kita bilang, kita beritakan kepada mereka, Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu. Tapi kita nggak pernah tahu dia ulang tahun kapan, kita nggak pernah tahu dia sakit apa, nggak pernah kita ulurkan tangan membantu. Gimana cara dia tahu definisi kasih yang dimaksudkan? 所以，如果我们传福音给他，耶稣爱你，耶稣很爱你，但是我们自己从来不知道他什么时候生日，我们没有表达过爱，他没有感受过那爱，他怎么知道耶稣是爱他的？ Tapi kalau dia merasakan ada kehadiran cinta kasih, ada perhatian, ada pertolongan, dia mulai bisa memahami apa makna bahwa Yesus mengasihi mereka, bahwa mereka harus percaya kepada Yesus. 但是如果他深深的自己感受到有人在关心他，有人在爱他，有人在帮助他，他才可以真正的明白什么是耶稣爱他。 Jangan lupa saudara, 弟兄姐妹，我们不要 Yesus 忘记， sebagai kebenaran, 主耶稣是真理，
sebagai jalan keselamatan. 它是真理，它是道路。 Allah berikan kepada dunia. 所以上帝把它白白赐给人， Keluar dari hati Allah yang penuh kasih untuk dunia ini. 所以是从上帝我们阿爸父神的爱心那里所奉献出来 Jadi 的。 kebenaran Allah bukan kebenaran yang dingin, tapi kebenaran yang penuh dengan denyut cinta kasih 所以 di dalamnya. 上帝的真理不是一个冷漠的真理，但是它是一个充满爱、充满有温度的。 Karena itulah saudara sekalian saya ingin membacakan beberapa ayat Alkitab dari Wahyu pasal 2. 所以这时候牧师将为我们来诵读启示录第2章第2到第4节。 Ini adalah gambaran mengenai gereja Efesus. 这就是以弗所教会的那个情形。 Mereka gereja yang kelihatannya sangat bagus. 他们感觉到他们的教会非常的 Tapi 完美 ada，satu lubang kosong yang sangat hilang dari mereka. 但是他们有一个小洞是已经消失在他们的教会当中。 Perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketabahanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah menguji mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 启示录2章2到4节，我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离去了。 Saudara sekalian, inilah satu contoh orang Kristen yang menceraikan antara kebenaran dengan kasih, antara iman dengan kasih. 这就是一个例子，基督徒一并把那个真理跟爱把它分开了。 Mereka secara kebenaran tahu banyak. 他们在真理上，他们懂得很多， Sampai bisa nguji yang namanya rasul ternyata rasul palsu. 甚至他们可以试验哪是使徒，哪是不是使徒。 Mereka juga secara karakter kuat, 所以在他们的个性上，他们也很坚固的， suka melayani, 他们也很喜欢服侍， sabar menderita. 而且他们可以劳苦忍耐。 Tapi ternyata kasih yang sejati, kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang mencintai, kasih yang mengampuni, kasih yang merangkul, itu sudah dingin, hilang di antara 但是 mereka. 其实那个爱心，就是他们要彼此相爱的心，彼此扶持、彼此拥抱的那个爱心，已经消失了。 Jadi kayak robot AI begitu. 所以它就很像那个 AI 的那个 Pinter, 就是非常聪明。 dipukul gimana pun juga nggak bales. 所以我们不管怎么去打它， Tahan, 它也能够忍耐， tapi hatinya dingin. 但是他们的心已经冷淡 Penuh 了， dengan kabel-kabel yang dingin. 所以在里面是充满着那些 Untuk 冷淡， menceraikan. 就是来把这个爱 Firman 跟 Tuhan 真 yang 理。 kita baca itu minta Benkai. kita untuk menyatukan dua ini. Karena memang duanya adalah satu. 但是 Punya 神 kebenaran dan punya kasih. 神的话语是教导我们把真理跟爱要把它连接起来，因为这本来就是一个真理的根基。 Saya tutup dengan Galatia 5 ayat 6. 所以我以这个加拉太书来做一个结束。 Mengatakan kita punya iman, 所以那里告诉我们，我们有信心， kita punya kebenaran. 我们有真理。 Tapi bagaimana supaya iman kita, supaya kebenaran kita, supaya pemahaman kita itu bisa dilihat dan dinikmati oleh orang. 如何让我们的信心、我们的真理，让这个世人可以看得到？ Oleh kasih. 就是要透过爱心， Faith expressing itself through love. 所以要借着爱来彰显出我们的信心。 Kan iman itu bukan diekspresikan dengan kata-kata kosong, 所以我们的信心不是用我们空谈的言语来去表达的， tapi dengan
tindakan-tindakan kasih. 但是要用透过我们真正的行 Hari 为。 ini hari Pentakosta. 今天是五旬节， Kita merayakan hari turunnya Roh 今 Kudus. 天我们一起来纪念那个圣灵的降 Ketika 临， Roh Kudus masuk dalam hidup kita, 所以让圣灵可以来充满我们里 Dia 面， menyuburkan hidup kita. 而可以让我们的人生很丰盛。 Ketika hidup kita subur, 如果我们的人生是丰盛的， kita menghasilkan buah. 我们可以长出很多的果子。 Buah pertama keluar, 所以第一个果子出来 kasih. 就是仁爱， Buah Roh Kudus. 就是圣灵的果子。 Biarlah hidup kita boleh sungguh-sungguh betul-betul membuahkan kasih. Ada kebenaran, ada iman di dalam terekspresi keluar. Bisa dinikmati, bisa membahagiakan orang, bisa memberkati orang karena kita punya cinta kasih. 但愿我们的人生，我们真的有了信心，有了真理，我们也可以活出那以爱心来活出来，让别人也可以感受到基督的爱。 Amin. 阿门。 Mari kita akan berdoa. 我们低头祷告。 Sekali lagi Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan kami renungkan. 天父上帝，我们感谢你，我们今天所读的、所听的你的话语。 Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu tertanam secara kekal di dalam diri kami dan berbuah di dalam ketaatan kami. 但愿主啊，你的话语可以在我们生命里面扎根也成长，可以生出很多的果子。 Terima kasih Tuhan. 感谢天父， Engkau tahu kondisi kami 你 masing-masing. 知道我们每一个人的情形。 Biarlah firman-Mu secara personal, secara relevan, secara pribadi masuk ke dalam diri kami 但 masing-masing. 愿主啊，你的真理、你的话语可以各自的进到我们里面 Di。dalam nama Tuhan Yesus 我们 kami 奉靠主 berdoa. 耶稣基督的名祷告 Amin，阿门。